أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sedang jemaah muslimin musliman dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, terpada pada hari yang ke-27 Rejab 1443 Hijrah, malam 28 Rejab. Jadi amat bertuah saya kerana sampai giliran saya pada hari ini, dan kita berada pada tarikh yang sangat penting dalam sejarah Islam. Bagaimana yang kita semua maklum bahawa tarikh ini tarikh berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mungkin sedikitlah kita boleh kongsikan sebelum kita masuk dalam tajuk kita ni berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj ini, sebagai peringatan kepada kita. Walaupun saya percaya ibu ayah rahmati Allah sekalian, saban tahun kita dengar perkara yang berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj ini, tapi setiap tahun kita akan dengar dan dengar lagi, sebagai peringatan kepada kita, ambil i'tibar, ambil ibrah, pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Jemaah rahmati Allah sekalian, ada sebuah karya agung daripada Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Syekh Daud ini kitab pertama yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani ini adalah kitab yang namanya Kifayatul Muhtaj. Kitab Kifayatul Muhtaj ini kitab yang khas menceritakan berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Dan Syekh Daud ini diberitakan bahawa makamnya, kuburnya di Taif, di Taif. Dan dia adalah anak Nusantara, Patani, yang banyak menyumbang ilmu, menterjemahkan kitab-kitab ke dalam bahasa Melayu. Maka Ustaz Azri dia menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu moden, maka kita dapatlah ambil manfaatnya. Jemaah rahmati Allah sekalian, peristiwa berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj ini dari segi tarikhnya ada khilaf. Tarikh 27 Rejab ni ada perselisihan pendapat. Cuma sedikit fakta nombor yang kita kena tahu, kita sekarang ni tahun 1443 Hijrah. Berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini setahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah, Hijratul Rasul. Dan kalender Islam diambil bermula daripada tarikh penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ni dah 1443 Hijrah, bermakna peristiwa Isra' dan Mi'raj itu sudah pun 1444. Ini setahun sebelum hijrah.
Kita kena tahu bahawa keseluruhan hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia terbahagi kepada dua. Kehidupan Rasulullah ni terbagi kepada dua tempat. Satu, ketika Rasulullah hidup di Mekah. Keseluruhan hayat Rasulullah di Mekah ini selama 53 tahun. Rasulullah ketika berhijrah ke Madinah umurnya 53 tahun. Maka 10 tahun saja hidup di Madinah. Itu yang wafat baginda pada tahun 63. Pada umur yang ke-63. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj setahun sebelum hijrah. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini saudara-saudara sekalian, dia merupakan satu perjalanan yang jauh, yang paling jauh, yang tidak ada sebarang makhluk manusia lah terutamanya yang menempuh perjalanan sebegini, sebagaimana yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan perjalanan itu melebihi daripada tahap malaikat sendiri. Malaikat pun tak boleh sampai. Sidratul Muntaha itu malaikat tak boleh sampai. Satu perjalanan yang jauh. Yang kedua, dia merupakan satu perjalanan yang terlalu banyak dialog. Dialog di antara Jibril dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertemu dengan para rasul yang terdahulu. Bila melihat ada pelbagai peristiwa berlakunya dialog di antara Rasulullah dan Jibril alaihissalam lagi. Dialog itu pula meliputi daripada peristiwa pertama Isra' Baitullahil Haram pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian naik pula ke Mi'raj. Dan dia melibatkan tempat yang bukan sedikit. Ada banyak tempat persendirian Rasulullah, dan dinampakkan peristiwa-peristiwa di Mekah, di syurga dan di neraka. Jadi dia sangat hebat. Perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat hebat. Jadi antara bukti bahawa perjalanan ini merupakan perjalanan roh dan jasad, kerana ada orang mengatakan itu mimpi. Roh dan jasad berlakunya. Perjalanan ini adalah Rasulullah daripada Baitullahil Haram pergi Masjidil Aqsa menggunakan kenderaan yang namanya burak. Baraqaf ni asal maknanya adalah kilat. Barqun ni kilat. Jadi tunggangan yang lebih kecil daripada kuda, besar sikit daripada keldai, baral ni yang namanya burak ini, dia kepantasannya umpama kilat. Satu langkah dia sejauh mata memandang. Contohnya kita, pandangan mata kita boleh jauh sampai mana? Sejauh itulah langkah burak. Maka bila perjalanan itu memerlukan kepada kenderaan, maka kita boleh terima akal bahawa perjalanan itu merupakan perjalanan roh dan jasad. Menafikanlah ada yang mengatakan itu perjalanan roh sahaja. Ini antara ibrahnya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan yang paling utama sekali kita nak lihat bahawa Allah menampakkan keagungannya dalam mentakdirkan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini bila dalam ayat surah Isra' itu, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Laylan itu lam ya lam alif, malam, maksudnya lailun, malam. Kita tengok pula dalam suratul Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailah juga, malam Lailatul Qadar. Tapi malam Lailatul Qadar Allah menggunakan perkataan lailatun, ada ta marbutah. Ni kita kaji sedikit. Ada ta marbutah, ta bulat. Dalam penggunaan perkataan dalam surah Isra',
Allah tidak menggunakan lailatun, lailan. Nak beritahu kepada kita bahawa berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini hanya sebahagian kecil daripada malam. Sebahagian kecil daripada malam. Sebab itulah sepupu Rasulullah SAW yang namanya Ummu Hani, dia meriwayatkan bahawa ketika Rasulullah pulang semula ke tempat dia berbaring, Rasulullah berbaring bersama Ja'far bin Abi Talib, bersama sepupunya Ali bin Abi Talib di depan Kaabah. Kemudian datangnya malaikat Jibril dan Mikail, kan? Rasulullah pulang semula selepas berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, pulang semula ke Baitullahil Haram. Tempat tidur Rasulullah tu masih suam lagi. Macam mana kita nak gambarkan tu? Memang kalau kita nak gambarkan dengan akal kita yang terbatas, memang tak boleh. Secara rasional, logik akal, masih lagi suam. Sedangkan kita tengok kalau dalam Kifayatul Muhtaj ni, jumpa dengan Nabi tu, jumpa dengan Nabi ni, tengok peristiwa di neraka, syurga, insya-Allah. Tapi perjalanan yang cukup singkat. Berbanding kalau Lailatul Qadar, bila disebut Lailatul Qadar ini membawa maksud keseluruhan malam. Keseluruhan malam ni membawa maksud bermula daripada maghrib bawa sampai ke subuh, itu adalah malam. Maka bila kita kata bahawa sesiapa yang dapat mengerjakan apa-apa amal ibadah pada malam Lailatul Qadar ini, umpama dia beribadah 1000 bulan ataupun 83 tahun, membawa maksud apa saja yang kita lakukan bermula masuknya malam Lailatul Qadar sampailah kepada sebelum subuh, semua itu dikira ganjarannya 1000 bulan. Kita ucap sekali Alhamdulillah bersamaan dengan kita ucapkannya selama 83 tahun ataupun 1000 bulan. Ini Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ini dia bukannya hanya qiyamul lail saja, solat tahajud, solat tasbih, bukan. Andai kita contohkanlah malam ni adalah malam Lailatul Qadar, contoh, bermula daripada masuknya maghrib tadi, apa sahaja yang kita lakukan sepanjang malam Lailatul Qadar itu semuanya digandakan dengan 1000 bulan umpamanya ganjarannya. Itu dia maksud Lailatul Qadar. Itu perbezaan di antara lailan dan juga lailatun. Lailun kalau kita tak baris ataskan dia jadi lailun dan lailatun. Maknanya hebat. Kalau kita berbalik kepada Lailatul Qadar ni sangat peristiwa Isra' dan Mi'raj ini dia sangat hebatlah peristiwa ini yang Allah takdirkan kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana yang kita semua maklum bahawa amanah besar yang terhasil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj itu adalah pensyariatan solat. Maka pensyariatan solat ini dia bukannya berlaku pada zaman Madani, Madinah, bukan. Maknanya dia ketika Rasulullah berada di Mekah, solat telah pun diwartakan. Manakala puasa, zakat, haji, yang lain-lain, semuanya itu berlaku di Madinah dan kebanyakannya berlaku pada tahun 2 Hijrah. Pada tahun 2 Hijrah. Tapi solat setahun sebelum hijrah. Ini hebatnya ibadah solat. Itu sedikitlah saudara jemaah rahmati Allah sekalian perkongsian kita berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj ini. Kerana dia ada hukum dari segi akidah. Ada hukum dari segi akidah. Sesiapa yang tidak beriman dengan peristiwa Isra' daripada Baitullahil Haram ke Masjid Al-Aqsa, kafir. Main tu. Sesiapa yang tidak beriman dengan peristiwa Mi'raj dikira berdosa. Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, tempat para malaikat. Mi'raj kita hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala adalah
adalah solat. Kita tak akan mungkin mengalami peristiwa sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita boleh mi'raj. Mi'raj ni artinya tangga. Maknanya tangga antara kita sebagai hamba Allah dengan Allah Taala adalah solat. Sebab itulah solat itu menjadi ibadah yang paling utama. Kerana dia, Allah panggil Rasulullah bertemu dengan dia untuk mengambil amanah ibadah solat. Berbanding ibadah yang lain, Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril turunkan kepada Rasulullah. Beza tu. Kita kalau misal kata TYT panggil untuk ambil watikah pelantikan, ambil watikah pelantikan di istana, itu sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat. Berbanding kalau kita dapat sesuatu watikah pelantikan posmen hantar, tak sama. Sebab itulah solat ini satu ibadah yang agung, yang kita tidak boleh ambil ringan. Sejemaah rahmat Allah sekalian. Okey. Baik. Kita teruskan pada pengajian kita pada malam ini, iaitu perkara yang ke-6, fasal yang ke-6 dalam kitab Penawar Hati, iaitu kasih kepada kemegahan. Kasih kepada kemegahan. Ketahuilah bahawa kemegahan itu memiliki segala hati yang dituntuti ketaatannya. Seperti kaya itu memiliki harta yang banyak, dan keduanya itu sebab bagi menunaikan keinginan dan menyampaikan kepada tujuan. Dan mengasahi kemegahan itu satu kelakuan yang dicela, yang menyebabkan lagi kebinasaan. Hari ini orang suka bermegah dengan apa yang dia ada pada diri dia. Sama ada dari segi pangkat, ataupun dari segi kedudukan, harta dan sebagainya. Dan kita lihat kalau dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, ada peristiwa di mana bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan. Kita lihat di sini. Kemudian maka datang pula atas laki-laki sesungguhnya telah menghimpunkan beberapa berkas kayu yang tiada kuasa membawa dia. Ini bahasa Jawi lama, bahasa Melayu lama. Maka datang pula atas laki-laki, ada seorang laki yang datang menghimpunkan beberapa berkas kayu yang tiada kuasa membawa dia. Tiap-tiap tiada kuasa ditambahi lagi. Bagaimana keadaan seorang lelaki yang dia nak ambil berkas kayu, tak larat nak angkat, ambil lagi. Kan? Tak larat nak angkat, ambil lagi. Apa ini ya Jibril? Rasulullah tanya pada Jibril. Katanya, ini lelaki-lelaki daripada umat Tuhan hamba, ada padanya beberapa amanah manusia. Tiada kuasa ia menunaikan dia dan ditambahnya lagi. Kan ini dah dia. Ini orang sangat berbangga dengan apa yang ada pada dia, sama ada pangkat, kedudukan. Sedangkan perkara inilah yang akan menyebabkan kita lambat masuk syurga. Sebab itulah 7 golongan yang mendapat perlindungan di hari yang tiada naungan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Nombor 1 lagi, imamun adil, pemimpin yang adil. Ada yang ini mungkin orang akan rasa megah dengan jawatan. Orang megah dengan kekayaan yang Allah beri kepada dia. Megah dengan kejayaan-kejayaan yang Allah kurniakan kepada dia. Di saat orang lain semua mengalami kegagalan, tapi dia tidak. Ini punca kepada kemegahan. Itu dulu pernah saya beritahu. Pada waktu sekarang ni jemaah sekalian, ada orang yang nak makan pun tak ada duit. Baru-baru ni kisah ada 2 orang budak
Myanmar, di Kedah. Kan, kita bayangkan kita makan sampai tak habis-habis, tuan. Walaupun dia bangsa asing dan sebagainya, kita bayangkan di negara kita Malaysia ni ada 2 orang anak orang Myanmar cari makanan dekat bakul sampah, dekat tong sampah. Mungkin dia makan makanan yang dah rosak dan sebagainya, mengelupur, meninggal dua-dua. Mengelupur, meninggal dua-dua, tuan. Bayangkan, kita makanan tak habis. Basi macam tu je makanan kita. Punya mewah kita rasa kat Malaysia ni, tapi ada orang yang cari makanan kat tong sampah. Ini kita bayangkan pada hari ni. Dan ada orang tu, saya beritahu, ada orang pada hari ni, di saat orang lain susah, tapi dia senang. Ni dia megah pada hari ni. Ni kita takut. Firman Allah Subhanahu wa taala, tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat yang telah diterangkan nikmat-nikmatnya itu kami untukkan bagi orang-orang yang tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh atau kelebihan di muka bumi dan tidak ingat hendak melakukan kerosakan. Semua golongan terlibat ni, sama ada orang agama ke, orang politik ke, orang bisnes ke, orang biasa ke. Bila kita nak mendapatkan kemegahan, belum saya pernah kongsikan kan, dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengingatkan kepada orang yang memberi ilmu dan orang yang menuntut ilmu, jangan ada niat lain selain daripada niat untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Takut-takut kita datang menuntut ilmu itu menjadi jalan maksiat kepada kita. Takut-takut orang yang menyampaikan ilmu itu jadi jalan maksiat pada dia. Kerana apa? Megah dengan followers yang ramai. Followers yang ramai kan. Anak murid yang ramai. Ini takut juga bagi orang agama. Bagi orang yang dalam bidang lain mungkin dengan apa? Dengan cawangan bisnes yang berkembang maju, itu satu kemegahan. Ini kena jaga-jaga, tuan-tuan. Kemudian dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menghimpunkan, menghendaki ketinggian dan menghendaki kebinasaan. Dan ia menerangkan bahawa negeri akhirat itu bagi mereka yang sunyi hatinya daripada kedua-dua kehendak itu, dia termasuk di dalam ketinggian itu kemegahan. Dalam ayat ni dia mau maksud tadi apa? Mengkehendaki ketinggian dan mengkehendaki kebinasaan. Ketinggian tu dah tentulah nak pangkat yang paling tinggi, nak keuntungan yang paling tinggi. Apa sahaja yang boleh membawa kepada kemegahan, kita akan dapatkan. Cuba sedaya upaya untuk dapatkan saja, rahmat Allah sekalian. Saya ambil sedikit daripada syarahnya kitab ni, daripada Imam Al-Haddad berkata, sesiapa yang terlampau menumpukan perhatian kepada pangkat dan menuntut kedudukan serta mengharapkan kemuliaan dan ketinggian di hati orang ramai. Itu tadi kan, bagaimana yang kita sebut tu. Nak supaya orang like dia berapa ramai, likers, followers, viewers semua. Orang akan membanding-bandingkan dalam keadaan sekarang ni, Instagram ke Facebook, tuan-tuan. Berapa ramai orang yang like, berapa ribu, berapa ratus ribu. Ronaldo merupakan manusia pertama yang pengikut dia di Instagram kot 400 juta. Ronaldo pemain bola tu, tuan. Dia merupakan manusia pertama yang pengikut dia di media sosial ni berjumlah 400 juta orang. 400 juta ni.
Indonesia berapa penduduk dia? 200 juta kan? Indonesia 200 juta, sekali ganda lagi daripada penduduk Indonesia. Masya Allah, yang ikuti perkembangan Ronaldo. Baik itulah syarikat-syarikat pengiklanan cari Ronaldo, tuan. Ronaldo jadi duta je cukup. Berapa ramai dia dapat, berapa banyak keuntungan dia dapat. Itu. Okey. Maka sebenarnya dia telah terdedah dan ditimpa pelbagai bahaya dan bencana seperti takabur. Bila adanya perasaan bermegah, maka akan datang yang lain-lain. Pasti akan datang yang lain-lain, iaitu takabur, riya, menunjuk-nunjuk dan menunjuk diri. Ketika itu dia tidak akan merendah diri terhadap kebenaran dan ahli-ahlinya, serta tidak suka berasa diri kecil dan hina dan lain-lain lagi daripada bahaya dan bencana. Pada tahap begini, orang yang nakkan kepada kemegahan ini, dia tak fikir lain dah. Tak fikir apa orang sebut, apa orang cakap dah. Banyak kita tengok hari ini. Malah ada rancangan-rancangan TV yang dia, rancangan itu berdasarkan berapa ramai orang like. Rancangan itu terbentuk daripada kesan media sosial. Tak kira sama ada rancangan ataupun konten daripada suatu produksi itu ada kualiti ke, tak ada kualiti ke, berguna pada masyarakat ke, tidak ke, sampah punya production ke, tak kira. Ini kita kena ambil perhatian, teman-teman sekalian. Baik, seterusnya kita lihat ubat bagi kasih kepada kemegahan. Apakah yang perlu kita lakukan sekiranya kita ingin berjaga-jaga, takut sekiranya penyakit bangga diri ini masuk dalam kepala kita, masuk dalam diri kita. Pertama sekali, adapun ilmu pengetahuan itu bagi mengetahui segala kebinasaannya dan bersegera di dalam dunia seperti manusia dengki terhadapnya. Kan? Kita tahu bahawa bila seseorang itu dia ada rasa megah, pasti akan ada yang dengki. Jadi kita cek sekeliling kita. Kalau ada orang yang dengki pada kita, tapi kadang-kadang orang kita ni tak megah, tak ada apa benda pun dengki juga. Orang kita. Kan? Ada tuan-tuan. Kawan saya cerita dia adik-adiknya ramai. Ada 13 orang ke macam itulah, 12 orang. Semua berjaya. Semua berjaya. Alhamdulillah. Jadi sekali-sekala bila balik, istilah orang kita, kereta menjalau lah depan rumah. Ini pun jadi sebab ada jiran yang dengki. Bukan dia menunjuk ke tunjukkan dia megah ke apa, tidak, tak ada pun. Okey je, macam biasa juga, macam mana dia dulu kat kampung macam tu juga, walaupun dah menjawat jawatan tinggi dan sebagainya, adik-beradik yang lain pun macam tu juga. Sehingga kan ibu dia ni beberapa kali kena dibawa ke rawatan, ada gangguan, ada orang hantar lah, macam-macam. Orang kita tuan-tuan, orang kita cukup dia hebat benda-benda macam ni lah. Kan? Jadi kita kena jaga-jaga benda macam ni. Okay, mereka menyakitinya. Mereka menyakitinya. Susah baginya pada memelihara kemegahannya daripada hilang. Mana kita ambil maklum. Antara ciri-ciri orang yang sudah ada penyakit berbangga ini, dia tak mau kemegahan pada diri dia ni hilang. Kerana tiap-tiap yang mempunyai kemegahan itu sentiasa di dalam ketakutan daripada hilang kemegahannya. Orang yang kaya kan, dia takut jatuh miskin. Takut jatuh miskin, tuan. Orang yang kaya, yang dah kaya melampau ni sampai takut mati, tuan. Ingat dulu ada seorang superstar kan, sehingga masuk dalam terowong untuk elakkan daripada mati cepat, mati juga akhirnya.
Ada orang yang disebabkan terlampau kaya, banner rumah ada satu panic room. Dia ada siap panic room. Panic room ni mana? Maknanya apa? Bilik dalam keadaan panik. Kalau misal kata ada orang datang mengancam keselamatan dan sebagainya, kerana mungkin dia faham dengan kekayaan dia akan menjadikan ramai orang dengki pada dia. Siap ada panic room. Jadi tuan-tuan kalau rasa nak buat panic room tu bolehlah kat rumah. Kan? Buat panic room. Dan dia mengetahui bahawa jika kemegahannya itu sampai ke tahap manusia sujud baginya, nescaya ia tiada berkekalan kerana ia akan mati. Demikian juga sekalian yang sujud kepadanya. Mana orang yang ada rasa kemegahan ni, dia merupakan pewaris bagi Fir'aun. Allah dah tunjukkan pewaris bagi orang yang gilakan kepada harta, Qarun. Padahal Qarun ini dia sepupu kepada Nabi Musa alaihi salam. Bayangkan, sepupu kepada Nabi Musa alaihi salam. Miskin dulu. Bila kaya, masya-Allah. Kalau kita lihat contoh kepada kemegahan dari segi pangkat, tengok kepada Fir'aun. Kan? Yang pada harta, tengok kepada Qarun. Bayangkan kalau Fir'aun itu dia tidak pernah Allah takdirkan sesama, tak pernah. Sesama pun tak pernah. Sehingga itu yang ana rabbukumul a'la, aku Tuhan. Dia kata kepada Nabi Musa, dia kata kalau engkau kata Tuhan engkau boleh hidup dan mematikan manusia, aku pun boleh. Firaun kata. Dia bawa dua orang, seorang dibunuh, seorang dia biarkan. Aku telah pun mematikan seseorang dan aku telah menghidupkan seseorang. Sampai kepada tahap macam tu. Dia tak maulah. Kan? Ada di kalangan umat akhir zaman ini yang mengikut jejak Firaun. Ini semua adalah panduan yang Allah, contoh teladan yang telah Allah tunjukkan kepada kita. Baik, seterusnya, maka bagaimana ia suka dengan kemegahan dunia yang binasa dan akan hilang, sedangkan kemegahan akhirat itu yang berkekalan. Adapun tindakan, maka engkau kerjakan apa yang dapat menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia, seperti apa yang diceritakan. Buatlah sesuatu yang boleh menggugurkan rasa bangga. Apa dia tuan? Kita tengok. Kalau kita rasa kita ada kemampuan dari segi wang ringgit, kita nak infak, jangan sampai menampakkan kemegahan. Sebab itu kadang-kadang kita jadi kadang-kadang yang selalunya derma ada mock check. Mock check ni kan. Satu mock check ni apa, nak perkara yang baik, kita nak tunjukkan contoh kepada orang lain, sukalah untuk berinfak. Itu satu, kan? Tapi yang buruk dia takut timbul itulah, timbul rasa hebat, akulah yang paling banyak sekali derma untuk Masjid Muhaimin ni. Contoh, kalau dewan-dewan macam sekolah Cina dan sebagainya, kita akan nampak ada senarai nama penyumbang kepada pembinaan dewan tu. Misal kata yang paling banyak sumbang, tulisan paling besar, paling atas. Saya pernah tengok ni, oh macam ni dia buat sumbangan. Kemudian kan ikut sampai dah tulisan kecil-kecil, dia adalah ikutkan berapa sampai berapa. Kalau masjid kita buat macam tu, Masjid Muhammad senarai kan, yang penyumbang paling besar sekali, paling banyak, letak nama paling besar sekali kat tiang. Itu kadang-kadang kita kena jaga-jagalah dengan mock check, dengan macam-macam, nak kena tulis sumbangan. Kita nak didik hati kita ni supaya jangan ada rasa megah. Itu yang ada sampai bidalan mengatakan apa, tangan kanan yang memberi, tangan kiri tak tahu. Kena sampai tahap macam tu. Sebab nak didik hati kita ni bukannya mudah. Ada orang dia nak derma RM10, dia balut dengan duit RM1. RM10 apa sangat. Takut ketika dia masukkan RM10 ni, orang nampak dia rasa, oi hebat aku, orang lain semua masukkan sini shilling je.
Orang lain semua masuk RM1, RM5, aku masuk RM10, aku masuk RM50. Tapi pasal nak jaga, takut timbul ni, note 50 ke note 20, balut dengan note RM1 masuk. RM1 tak ada apa lah. Masing-masing cara untuk didik hati, masing-masing tuan. Ini lagi pula transfer je. Orang tak tahu pun kita masuk 10,000 kan, misal kata akaun Masjid Muhaimin ada je, tak ada siapa tahu. Tiap-tiap bulan kita masukkan 10,000 contohnya, tiap-tiap bulan kita masukkan 1,000, tak ada siapa tahu. Tak perlu nak diwar-warkan kan. Gitu. Mungkin hanya boleh beritahu pada pengurusi je kot, pengurusi je tahu siapa yang masukkan kan. Untuk apa? Untuk rekod. Baik, tak kala orang zahid, orang yang zuhud ini mengetahui kedatangan raja itu, maka bahawa seorang raja menziarahi seorang yang zahid, yang zuhud. Tak kala orang zahid itu mengetahui kedatangan raja, maka ia menyuruh dengan menghidangkan makanan, maka ia makan dengan tersangat lahapnya dan membesarkan suapan hingga hilang zuhudnya dalam hati raja itu. Tatkala raja melihat yang demikian itu, maka dia berpaling, dan orang yang zuhud itu berkata, Alhamdulillahilladzi sarafaka anni, segala pujian bagi Allah yang memalingkan dikau daripada aku. Orang alim, orang yang zuhud ini, dia saja nak menampakkan contoh macam akhlak tak berapa baiklah, makan pelahap depan raja, sehingga raja apalah dia ni makan macam tu, dia rasa seronok bila macam tu. Pasal dia tak rasa megah, kerana orang pandang dia tak berapa tinggi, orang tak tinggi kan dalam pandangan orang pada dia. Sampai macam tu sekali, sejamaah sekalian. Jadi saya kira sekarang itu dahululah pengusian kita pada malam ini, berkaitan dengan kasih kepada kemegahan. Dan pada hari ini kita memang hidup dalam zaman sebegini. Hari ini semua zaman nak tunjuk, kena tunjuk tuan. Kena, hari ini zaman black and white. Apa-apa yang kita buat, program ke, projek ke, apa-apa yang kita lakukan, semua nak kena tunjuk bukti. Pada hari ini lah, dunia orang bekerja pada hari ini memang macam tu. Jadi kita kena jaga-jaga dalam memberikan tuntutan dalam pekerjaan, dan juga dalam masa yang sama kita kena jaga juga. Takut timbulnya rasa takabur, rasa lebih hebat daripada orang lain, menjadikan kita takut nanti ibadah yang kita lakukan itu kita perasan rasa banyak dah ibadah kita lakukan, sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada nilai. Itu yang paling kita takut. Jadi sekadar itu dahulu saya rasa pengusian kita pada malam ini yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk, yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.